أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kita dalam surah As-Saffat pada halaman 450 yang memberi maklumat kepada kita bagaimanakah pengorbanan, bagaimanakah perjuangan seorang insan ihsan muhsin yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail. Dan sudah tentunya ia adalah satu peristiwa yang diabadikan untuk kita ambil pelajaran, terutama ya apabila kita menyambut Aidil Adha tidak lama lagi. Kita akan sama-sama melihat bahawa ini adalah ciri-ciri insan-insan yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Ustaz khabar? Alhamdulillah Ustaz ya, sihat Ustaz ya. Ya, Alhamdulillah ya, kita bertemu kembali dengan tuan-tuan sekalian yang berada di rumah ya. Teruskan bersama, teruskan share di Facebook dan terus kalau ada yang berada di pejabat ataupun yang berada dalam perjalanan, mungkin ya ada yang bercuti, ada yang sedang bermusafir, kita doakan kesejahteraan. Yang berada di hospital sedang mengalami kepayahan, kesakitan, kita doakan kesembuhan. Moga-moga ujian yang ada makin dekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, biar apa pun berlaku, kerana kita yakin bahawa ujian ini adalah untuk kita makin lagi mendapat kafarah dan diampunkan Allah, masih lagi kita mendalami kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan ataupun kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita pada hari ini. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis halaman 450. Bermula daripada ayat yang ke-103 hingga ayat 113, kita menyambung kisah Nabi Ismail bersama dengan ayahnya Nabi Ibrahim dalam peristiwa zibh ataupun pengorbanan ya, yang kita akan lihat bersama, diikuti dengan tokoh seterusnya Nabi Musa alaihissalam dan abangnya Nabi Harun pada ayat 114 hingga 122. Dan kita akan berkenalan dengan Nabi Ilyas ya, satu nama nabi rasul yang sebenarnya jarang-jarang muncul dalam al-Quran, tetapi ia diabadikan dalam surah As-Saffat pada ayat 123 hingga ayat 126. Mari sama-sama kita baca ayat 103 hingga ayat 113 memulakan pengajian kita pada hari ini. Moga-moga ia memberi semangat kepada kita bagaimanakah nilai khullah ya, nilai keakraban Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu Wa Taala dibuktikan dalam peristiwa yang kita akan baca pada hari ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Kita mendengar mukaddimah pendahuluan tentang muka surat yang akan kita baca pun kita dah kata apa merembang bulu roma, kerana ni antara kemuncak kemuncak peristiwa yang berlaku, berbagai-bagai ujian ya dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ini antara kemuncak dan juga diuji yang ujian yang sangat hebat. Tetapi tengok macam mana Nabi Allah Ibrahim melakukan tugas sebagai hamba Allah dan sebagai utusan Allah. Kita baca terlebih dahulu ayat 103 hingga 113. Bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 103 hingga 113 untuk kita menyambung kisah Nabi Ibrahim. Semalam kita melihat pada ayat 102 ya, apabila Nabi Ibrahim ini sudah lama tidak bertemu dengan anaknya Nabi Ismail dan isterinya Hajar di bumi Makkahul Mukarramah, dan bila sampai anaknya sudah pun balik ustaz ya, dah besarlah ya. Pada waktu itu mereka dah mampu dah berusaha, maksudnya anak pun sudah bergerak. Pada waktu itu si ayah ya bertanya kepada si anak ini, ya bunayya, wahai anak kesayanganku. Walaupun mungkin ayah selalu outstation, tetapi bila ada masa untuk bercakap dengan anak, itulah peluang untuk kita menggunakan perkataan yang baik-baik. Dan dalam hal ini Nabi Ibrahim bertanya pendapat kepada Nabi Ismail. Inni ara minal manam, aku melihat di dalam mimpi aku ini menyembelihmu. Apa pendapatmu? Ini tanya Nabi Ibrahim, seorang ayah dah lama dah rindu dengan anak, tetapi kerana Nabi Ibrahim ini adalah seorang khalilullah, maka pada kali ini ulama tafsir menyatakan bahawa Allah menguji Nabi Ibrahim dengan meleraikan kecintaan kepada si anak itu tadi. Maka kata si anak, qala ya abatif'al, buatlah abah ya. If'al ini maksudnya buat tanpa fikir ustaz ya. Kalau katakan i'mal ini fikir baru berbuat ya, tapi kalau if'al itu buat tanpa fikir abah. Ma tu'mar, apa yang telah diperintahkan, aku insya-Allah akan menjadi orang yang di kalangan orang-orang yang sabar. Itu yang kita lihat semalam. Maka apakah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim selepas itu? Falamma aslama wa tallahu liljabin, iaitu ketika kedua-duanya telah berserah diri, aslama ya. Nabi Ibrahim sudah pun berserah diri untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan Nabi Ismail ya, Nabi Ismail ini bukannya dewasa tetapi sudah pun tidak lagi dia kata, abah dahlah lama tak jumpa kan, apa tu nak sembelih saya pula, peliklah abah ni. Ini bukan Nabi Ismail. Ini Nabi Ismail adalah anugerah daripada Allah kepada Nabi Ibrahim, salah satunya mengkabulkan doa Nabi Ibrahim sejurus selepas diuji dalam dakwah. Sebabnya kalau kita buat kebaikan ya, diuji dan kita buat itu kerana Allah, pada waktu itu banyakkan berdoa, doa-doa yang besar-besar Allah akan kabulkan, dan salah satunya mendapat ghulamin halim ya, seorang anak yang sabar tahap tinggi, dibuktikan dalam istilah aslama wa tallahu, dan mulalah dia telah membaringkan Nabi Ismail lil jabin ya, iaitu dahinya itu sudah pun dah ready lah ya. Kalau kita nak sembelih ustaz ya, lembu ke, kita dah letak di atas tanah tu, kepala Nabi Ismail ni sudah berada di atas tanah dah
ready untuk disembelih. Pada waktu ini ya, wanadainahu, dan kami menyerunya, ya, siapanya? Merujuk pada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim. Kalau Allah pernah menyeru Nabi Musa, ya, ketika di Gua Tur ataupun di Tur Sina, kali ini Nabi Ibrahim diseru ketika sedang melaksanakan tugas ataupun seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah isinya? Qad sadaqta ru'ya. Allah menekankan pada ayat 105, kamu telah membenarkan mimpi kamu, ya, satu mimpi yang diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada persoalan ustaz, ya, belum sembelih lagi, tapi Allah kata qad sadaqta. Rupanya kerana Nabi Ibrahim sudah panggil anaknya, sudah diletakkan dalam posisi untuk disembelih, walaupun belum buat apa-apa lagi, tapi itu tandanya proses itu sudah dilalui. Itu adalah pembenaran. Dalam hidup kita ini mungkin kita tak dapat nak buat segala perkara, ya, tetapi bila kita tahu kebenaran, kita kata yes Allah, saya bersedia untuk melaksanakannya. Kita ambil langkah-langkah kecil untuk menuju kepada target yang besar. Itu adalah pembenaran iman yang dinyatakan pada ayat 105. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya itulah balasan kepada orang yang cemerlang, yang muhsin. Dalam surah ini ada banyak penggunaan perkataan muhsin, iaitu kalau kita tengok kepada orang yang bertakwa, orang bertakwa yang atas lagi itu namanya orang yang muhsin, orang yang cemerlang. Dan dalam hal ini, apa tanda orang yang cemerlang dalam hidup? Apabila dia ikut kepada kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna hadza lahuwal balaul mubin, dan ini adalah satu ujian yang besar. Ujian besar kerana apa? Satu, Nabi Ismail ustaz, ya, susah nak dapat anak kemudian nak sembelih. Tapi yang lebih lagi, ini adalah ujian yang besar kerana ia melibatkan nyawa, kan? Bukan sekadar nak kena pisahkan, dah kena pisah dah pun, ya, tetapi kali ini kena sembelih. Ini adalah satu ujian yang besar. Jadi ujian yang besar hadir dalam hidup kita bila kita membenarkan perkataan Allah berbanding dengan apa yang kita fikirkan. Itu sebabnya Nabi Ibrahim ini dipuji Allah. Kalau sebelum ini dalam ayat yang ke-84, Allah kata izja'a rabbahu biqalbin salim. Hati Nabi Ibrahim itu adalah amat sejahtera, ya. Kita ada hati, kita ada pemikiran kita ustaz, kalau kita utamakan sini, dia bising kadang-kadang, ya. Dia boleh cakap dia, mengapa pula nak kena masuk api, kan, mengapa pula nak kena sembelih, ini boleh cakap, ya, pemikiran kita. Tetapi bila hati sejahtera, hati ini menyerah kepada Allah, emosi kita ataupun kita ikut pada Allah, kita dapat senyapkan kat sini. Samalah macam kita solat ustaz, kan. Solat kalau katakan kita nak fikir, oh saya ni penat, baru balik kerja dan sebagainya. Tapi kalau katakan hati cakap, okeylah ya Allah, kerana kalau aku cepat-cepat menyerah diri padamu, nanti engkau akan tolong aku. Wasta'inu bis sabri wassalah. Kesannya apa? Nabi Ibrahim yang ada qalbin salim ini tidak hanya boleh guna sini, tetapi di sini perlu dikuatkan sehingga kan mampu melaksanakan tugas ini. Dan akhirnya Allah kata ini ujian yang besar. Okey, dah kamu dah benar dah. Wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tebus. Fidyah ustaz, ya, fidyah. Tebus dengan apa? Dengan sembelihan yang besar. Sembelihan yang besar kerana ada paling kurang 3 poin yang disampaikan oleh Ibnu Ashur, ya, ataupun ulama tafsir. Dia menyatakan, bercakap tentang ayat 107 ini, iaitu yang pertama, tebusan yang besar kerana ini Nabi Ismail. Yang kedua, kerana ibadah ini adalah ibadah yang agung. Dan yang ketiga, dia akan jadi sunnah ustaz. Itu yang kita sembelih sekarang ni dirakamkan oleh istilah bidzibhim azim, ya, satu sembelihan yang azim kerana ia akan berterusan sampai ke hari kiamat. Jadi mari kita baca ayat 108, 109, 110 dan 111, kesimpulan kepada peristiwa ini, ya. Allah ulang balik perkara ini bila Allah menyatakan di ayat 110 itu muhsinin. Ayat 105 ada muhsinin, ayat 110 pun muhsinin. Ini Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sahaja yang dapat anak beranak, ya, level muhsinin ustaz. Nabi Harun dengan Nabi Musa dia adik-beradik, tapi ini ayah dengan anak yang kita ingin sama-sama baca sekali lagi. Silakan ustaz. Ayat 10, ayat yang ke-108 hingga ayat 111. okey, kita pasakkan sekali lagi. Masya-Allah Ustaz Fazal.
disebut sebagai muhsinin, maknanya Nabi Ibrahim telah menjalankan tugas dengan sempurna. Safas tanpa memikirkan di sini. Betul. Walaupun kadang-kadang apa yang diperintahkan tu macam sangat berat. Betul. Tapi oleh kerana di sininya kuat, maka itulah gelaran muhsinin yang diberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail, yang menggambarkan bahawa mereka ni melakukan dengan ikhlas dan itqan, dengan bersungguh-sungguh melakukan dengan sempurna, tidak banyak soal dan sebagainya. Dan mudah-mudahan kita dapat ikutilah macam peristiwa yang kita sambut Isra Mi'raj lah Ustaz. Betul. Benda yang pelik bukan kita alami pun, kita nak disuruh beriman. Masya-Allah, ada juga pecahan-pecahan yang tak beriman, yang beriman. Baik, kita baca ayat 108 hingga 111. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Sadaqallah. Surah Al-Azim ayat 108, dan kami mengabadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Ini adalah ayat 108. Bila sudah pun melalui fasa-fasa ujian tersebut, Allah menyatakan digantikan dengan zibah, dengan sembelihan yang lain, kibash pada waktu itu. Dan ia bukan sekadar diganti, tetapi ia menjadi satu ibadah yang berterusan pada ayat 107, dan ia berkekalan. Wa tarakna alaihi fil akhirin, sehingga kan nama Nabi Ibrahim, nama Nabi Ismail, setiap kali kita melalui Aidil Adha, setiap kali kita melihat kepada lembu, kambing disembelih, kita tahu ia adalah susu galur daripada satu pengorbanan seorang ayah bersama anaknya, dan sudah tentunya ibunya yang bersama, disebabkan Hajar adalah yang menjaga anaknya ketika Nabi Ibrahim outstation, tapi bila balik pula kena menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu model keluarga yang Allah abadikan, yang Allah kekalkan namanya baik. Dan ini adalah doa Nabi Ibrahim pada surah Asy-Syu'ara ayat 84 Ustaz ya. Sebenarnya Nabi Ibrahim memang minta kalau boleh dia disebut pada benda baik-baik. Memang kita boleh doa, kita ni kalau boleh disebut pada benda baik-baik, jangan pula waktu kita hidup masih baik-baik, meninggal nanti dia tu yang tak baik, kita tak nak berlaku ya. Ini yang kita belajar pada ayat 108. Dan Allah mengangkat Nabi Ibrahim ini dengan istilahnya apa? Salamun ala Ibrahim. Ya, di dunia lagi Allah dah cakap salamun ala Ibrahim, dan dalam surah Yasin yang kita belajar sebelum ini, salamun qaulam mir rabbir rahim. Jadi ada kaitan di situ ya, bahawa bila seseorang itu mula melakukan apa suruhan Allah, mula mengajak orang ke arah kebaikan untuk masyarakat, untuk keluarga, maka Allah akan angkat, Allah berikan satu salutation, satu penghargaan dengan istilahnya salamun ya, salam kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, sekali lagi diulang perkataan ini, balasan pada orang yang cemerlang. Siapa yang cemerlang? Nabi Ibrahim yang mendidik anaknya Nabi Ismail, innahu min ibadinal mu'minin, sesungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah di kalangan hamba-hamba yang beriman. Jadi nak jadi orang cemerlang ini asasnya Ustaz ya adalah menjadi seorang hamba dan beriman. Hamba dan beriman. Pasal jadi hamba merendah diri, tapi kalau tak beriman pun tak cukup juga ya. Menjadi hamba ni maksudnya apa? Bila Allah sebut saja, okey saya akan ikut ya. Dia tak ada pula mengapa pula kena sembelih lembu, mengapa tak sembelih ayam contohnya lah kan. Dah Allah beritahu, kita sebagai hamba kita ikut sahaja ya. Mungkinlah kita nak fikir macam-macam, tetapi mulakan dengan iman. Dalam peristiwa Isra Mi'raj Ustaz ya, kalau kita nak cakap tak berdasarkan iman, kita bukan nampak pun langit kedua, tiga, empat. Kalau kita boleh sampai langit ketujuh tu, bolehlah kita kata okey saya beriman bila saya dah nampak.
tetapi iman ini benda yang tak nampak. Benda yang tak nampak tapi kita tahu berdasarkan ilmu, sumber-sumber yang sahih, maka kita boleh meneguhkan keimanan kita. Jadi ini adalah daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan kemudian apa lagi yang berlaku kepada Nabi Ibrahim? Wa basyarnahu bi Ishaq nabiyya. Diberikan khabar gembira selain dapat anaknya Ismail, ada Ishaq, ya, menjadi nabi di kalangan orang-orang soleh. Ini untuk menafikan dalam Taurat yang telah diubah bahawa sebenarnya Nabi Ibrahim ada riwayat ustaz ya, Israiliyat lah, mereka cuba untuk tukar yang disembelih itu Nabi Ishaq. Mengapa mereka buat begitu? Pasal dia nak beritahu yang dimuliakan adalah keturunan Yahudi. Jadi dia nak menafikan Ismail dan daripadanya keturunan Arab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dia cakap Nabi Ismail itu adalah anak luar nikah. Ma'adallah, ya, kita tak nak jadi sampai begitu terpengaruh dengan hujah-hujah begitu. Pasal apa? Pasal dia nak mengatakan umat pilihan adalah Yahudi ataupun Bani Israel. Bukan begitu kaedah kita. Allah beritahu kat sini Ismail dan juga Ishaq untuk membuktikan bahawa sebenarnya Nabi Ibrahim memang ada dua orang insan ini. Dan apa lagi yang Allah berikan, kita ikuti selepas rehat nanti. Kita lihat dahulu apakah perkataan pilihan pada halaman 450, iaitu ra'a, melihat, 328 kali disebut di dalam al-Quran, dan salah satu perkataan ra'a ini dikaitkan dengan perkataan ar-ru'ya, iaitu melihat mimpi dalam tidur. Ini adalah salah satu daripada penghujahan dalil bagi para nabi, dan ini dibenarkan oleh Nabi Ibrahim sehingga kan Allah menggelar ataupun meletakkan beliau sebagai ciri orang muhsin, orang cemerlang, kerana dapat dalil terus beriman. Dan ini untuk nabi. Bagi kita kena berjaga-jaga lah ustaz ya, kena rujuk pada pakar dulu, jangan terus percaya mimpi. Kadang-kadang mimpi ni ada beberapa kategori, yang tak ambil air sembahyang terus mimpi, ataupun tengah fikir pasal emas mimpi ke kan. Okey, jadi yang itu berjaga-jaga sikit. Kembali semula My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Salamun ala Musa wa Harun. Salamun ala Musa wa Harun inna kadhalika Sadaqallahul Azim. Selamat sejahtera bagi Nabi Musa dan Nabi Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Diberikan title Muhsinin. Dalam muka surat ini pun ada beberapa kali, lebih kurang 3 kali perkataan Muhsin yang Allah Subhanahu Wa Taala gunakan, sandarkan, berikan kepada Nabi yang telah menjalankan tugasnya sebagai seorang hamba, sebagai seorang Nabi. Mudah-mudahan kita juga ingin mengikuti, menjadi semangat motivasi kita buat sesuatu dengan ikhlas dan juga bersungguh-sungguh. Kata para ulama, Ustaz Fas, saya pernah teringat, ihsan ni ialah al-ikhlasu wal itqan. Buat satu dengan ikhlas dan juga bersungguh-sungguh. Mana kesungguhan yang dibuat itu menampakkan keikhlasannya. Bukan buat lebih kurang tak sampai musim, tapi walaupun susah kita cubalah insya-Allah. Ya, dan istilah ikhlas tadi tu Ustaz ya, maksudnya bersihkan ikut pada
panduan Allah lah. Bukan ikhlas tu ikut je pendapat kita, itu bukan ikhlas. Saya ikhlas tapi saya buat tak betul. Saya tak, orang kata apa, saya walaupun tak ikut perintah Tuhan tapi saya ikhlas. Oh, bahaya tu. Ada orang derma kan, derma saya ikhlas tapi rupanya dia derma tu daripada rasuah. Tak, itu bukan ikhlas namanya. Baik. Tapi bagi duit, tapi atas nama rasuah tapi ikhlas. Oh, bahaya juga tu. Bahaya. Macam-macam. Okey, alhamdulillah kita ambil tajuk sikit hari ni. Okey, kita tengok slide kita pada hari ini, berkenaan muka surat 450, qad saddaqata ar-ru'ya. Ayat berkenaan dengan kau telah menyempurnakan mimpimu. Tapi kita nak tengok tajwidnya. Okey, jelaskan sebutan tebal dan nipis dalam kalimah ataupun ayat ni. Qad saddaqata ar-ru'ya. Fokusnya pada ayat qad saddaqata ar-ru'ya. Dalam beberapa kalimah ini ada huruf tebal dan nipis bercampur-campur. Maka kita nak praktikalkan huruf itu. Qa tebal, qad. Kemudian dal yang mati itu qalqalah, dibaca dengan nipis. Sadda, sa ditebalkan, dal yang satu itu dinipiskan. Kemudian qaf yang mati, qad. Saddaqata, saddaqata, sa tebal, dal nipis, qaf tebal, ta nipis. Kemudian ar-ru'ya. Maka di sinilah perlukan pada latihan, mulut kita kena berada pada tempat yang betul, makhrajnya, sifatnya, dan bukaan tutupan mulut kita yang mana sifat yang tebal dan nipis itu, supaya bunyi huruf-huruf tu disebut dengan selayaknya ataupun diberikan haknya. Qad saddaqata ar-ru'ya, qad saddaqata ar-ru'ya. Qa tak boleh kada, tak boleh baca kada. Kada saddaka, tak boleh kada sa. Qad saddaqata, daq saddaqa, qaf yang mati qalqalah. Saddaqa, jangan saddaka, tak boleh. Maka ar-ru'ya, ru'ya, kita kembalikan yang tebal dan balikan yang nipis. Qad saddaqata ar-ru'ya. Itu apa nama ni, latihan kita pada kali ini, latihan tebal dan nipis. Biasakan menyebut huruf dengan huruf tebal dan nipis, dibezakan sifat bunyi tebal dan nipis, bacaan kita akan bunyi sedap insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk berkongsi tentang bacaan tebal nipis Ustaznya, dan juga tadi ada qalqalah Ustaznya kan. Ya. Qad saddaqta tadi itu, dan kena jaga-jaga pada hamzah itu, bukan pula ada qalqalah. Jadi di situ kita jaga elok-elok ya hak bagi al-Quran ini. Dalam masa yang sama ia juga mengingatkan kita kepada peristiwa Nabi Ibrahim sebentar tadi, iaitu Allah mengiktiraf ya, Allah membenarkan keimanan Nabi Ibrahim yang kita harapkan kita juga ya, macam mana kita nak tasdiq ataupun dibenarkan keimanan kita dengan kita mengambil langkah-langkah kecil untuk menuju kepada segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak solat kita rancang masa kita ambil wuduk ya, dan semua kalau kita nak mengamalkan isi al-Quran, kita belajar baca dan kemudian kita faham sedikit demi sedikit. Baik. Dan kalau kita lihat pada Nabi Ibrahim tadi Ustaz ya, bila Allah dah beritahu pada ayat 112 tadi bahawa Nabi Ibrahim ada anak namanya Ishaq ya, di kalangan orang-orang soleh. Daripada Ishaq ini Yaqub ya, daripada Yaqub inilah menuju kepada susu galur daripada orang-orang Bani Israel ya. Dan inilah yang Allah nyatakan wa barakna, kami berkati kepada Nabi Ibrahim dan juga ala Ishaq. Daripada Ishaq itu turunlah keturunan daripada Bani Israel. Wa min zurriyyatihima ya, daripada zuriat-zuriatnya ini ada dua kumpulan. Ya, iaitu yang pertama muhsin, yang baik, macamlah Nabi Ibrahim, macam bukan Nabi Ismail, masa Nabi Ismail satu lagi susu galur masuk kepada orang Arab ya. Jadi Bani Israel ini satu muhsin, tapi satu lagi adalah yang menzalimi diri mereka. Zalim maksudnya buat dosa, tak ikut pada perintah Allah secara jelas. Apakah pelajaran ya, seperti mana dikomentarkan oleh Ibnu Ashur, dia kata bahawa walaupun ayahnya nabi ya, tidak ada garanti bahawa si anaknya itu menjadi muhsin. Itu penting kita faham. Maksudnya jangan pula kita kata oh pasal Nabi Isa ada anak keturunannya maka confirm Bani Israel ini muhsin. Tidak.
Allah nyatakan walaupun ayahnya, datuk neneknya, ulama, orang baik dan sebagainya, kalau dia tidak betul-betul berserah ya seperti Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail dan juga Nabi Ishaq, maka mereka adalah orang yang zalimul linafsih. Ini komentar daripada Ibnu Ashur, dan Imam Qurtubi kata mak bapak yang baik, anak jangan ambil lewa. Kena bertanggungjawab juga, belajar ilmu yang ada dan bersungguh-sungguh. Seperti mana yang ustaz beritahu tadilah ya, ikhlas dan juga itqan itu perlu diusahakan, barulah ya dengan izin Allah kita dapat rahmat untuk menjadi orang yang muhsin. Siapa lagi daripada keturunan daripada Ishaq ini, iaitu daripada Yaqub, Nabi Yusuf, dan lepas itu Nabi Musa dan Harun. Kita nak baca daripada ayat 114, keturunan yang masih lagi muhsin untuk kita ambil sebagai contoh, ayat 114 hingga ayat 126. Silakan ustaz. Baiklah, terima kasih Ustaz Faz yang telah beri pencerahan kepada kita begitu jelas sekali bagaimana kita nak menjadi muhsinin, dan siapakah lagi orang yang selayaknya kita ikut. Sudah pastilah para anbiya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi alaihi wasallam yang telah memperlihatkan contoh teladan, contoh ikutan yang kita kata uswatun hasanah, ikutan yang terbaik, kerana mereka ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak takdirkan kepada kita menjadi sunnatullah untuk kita sampai kepada Allah, sampai kepada redha Allah, mestilah melalui jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi. Baik, kita baca seterusnya ayat yang ke-114 hingga 126. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. صدق الله. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan ayat 114 hingga 126. Menyambung, kali ini kita melihat kepada susu galur daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq membawa kepada nenek moyang kepada Nabi Musa, iaitu Nabi Yusuf, dan daripada Nabi Yusuf itu yang pergi ke Mekah sekitar 400 tahun selepas itu, siapakah yang lahir di bumi yang pergi ke Mesir, ya, pergi ke Mesir, siapakah yang lahir di bumi Mesir Ustaz, ya, iaitu walaqad mananna ala Musa wa Harun, ya, iaitu kami telah memberi nikmat. Apakah nikmat kepada Nabi Musa? Dalam kegawatan yang berlaku, anak-anak lelaki akan dibunuh, Nabi Musa selamat. Dan Nabi Musa bukan sekadar selamat, malah dia diberikan manna, itu maksudnya diberikan nikmat berada di istana Firaun, selamat membesar beberapa puluh tahun, di basih lagi boleh berjumpa dengan ibunya.
Di samping itu beliau masih lagi boleh bertemu dengan abangnya bernama Harun. Wa najaynahuma, kami selamatkan dua-dua mereka, wa qaumahuma, dan juga kaum mereka daripada karbil azim. Kita dah jumpa istilah karb ini pada ayat yang ke-76 bila berkaitan dengan kisah Nabi Nuh, karbil azim juga, iaitu satu ujian bencana, asasnya air Ustaz ya. Zaman Nabi Nuh namanya banjir, zaman Nabi Musa ini yang masuk ke laut itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah, dengan tongkat yang membelah kepada laut mati pada waktu itu. Firaun and the gang semuanya habis, hancur pada waktu itu. Jadi ini adalah bukti Allah kata kami selamatkan mereka dan kaum mereka. Siapa kaum mereka? Bani Israel, daripada ujian yang besar tersebut. Kami tolong, wa nasarnahum fakanu humul ghalibin, dan mereka menang. Allah ceritakan perkara ini ya, untuk apa? Bila dah menang, kenalah menyambut kemenangan itu dengan merujuk kepada panduan daripada Allah. Wa atainahumal kitab al-mustabin, iaitu kami berikan pada mereka kitab. Bila dah selamat itu Ustaz ya, Nabi Musa bertemu dengan Allah, dapat Taurat ya. Istilahnya kat sini al-mustabin, daripada perkataan mubin, iaitu satu kitab yang amat jelas. Taurat itu sendiri jelas, tak ada kelirunya ya. Bercakap tentang siapa yang disembelih, memang yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Tetapi bagi orang-orang Yahudi yang telah pun menukar-nukar, mereka mengatakan bahawa yang disembelih itu adalah Nabi Ishak, dan menyatakan Nabi Ismail ni anak luar nikah. Kalau anak luar nikah, siapakah bapaknya? Dia nak cakap bahawa Nabi Ibrahim sampai tahap begitu sanggup memfitnah kepada Nabi Ibrahim, nak menyatakan bahawa kaumnya adalah kaum yang dipilih, yang suci. Padahal dalam Islam kita tidak ada racism, tidak ada perkauman. Siapa sahaja, kaum apa sekalipun boleh jadi muhsin, dan anak siapa ke, ayahnya siapa ke, tetap juga boleh jadi muhsin dengan syarat berpegang kepada al-kitab. Wa hadainahu wasiratal mustaqim, kami memberi petunjuk pada dua mereka ini, Nabi Musa, Nabi Harun, ke jalan yang lurus. Dan kesan daripada mereka ini mendapat hidayah ya, mereka berkongsi dengan kaumnya sambut tak sambut itu lain cerita, tetapi bila mereka selalu berada di atas siratal mustaqim. Dalam surah Yasin kita cakap tentang nabi-nabi rasul ini ala siratim mustaqim, committed ya, bukan tepi-tepi, bukannya ikut masa sahaja, tapi committed mengamalkan dan menyampaikan. Maka Allah kata wa tarakna alaihima fil akhirin, mereka itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail diabadikan Ustaz. Ya. Wa tarakna, mereka punya nama ni terus baiklah, orang akan selalu sebut. Kenapa? Kerana bila Allah dah puji, memang tak ada siapa yang boleh kutuk lagi lah ya. Salamun ala Musa wa Harun, ya, Allah dah beri dah kemuliaan itu. Adalah orang Yahudi, orang itu ini nak kutuk, tapi tak berjaya bila berasaskan kepada ilmu. Yang kita doakan, kita pun samalah Ustaz ya. Kita ni adalah kelemahan-kelemahan. Betul. Tapi kalau kita dah pergi nanti Ustaz ya, kalau boleh yang kelemahan tu Allah tutup. Ya, kalau tutup. Pasal dalam kes ini Nabi Musa ada kelemahan, yang bunuh seorang tu kan. Tapi orang tak cakap Nabi Musa, kalau orang Yahudi pun, Bani Israel, kita cakap Nabi Musa, dia tak kaitkan sangat dengan pembunuhan tersebut. Ya, Allah tutup hati-hati orang yang nak mengutuk pada Nabi Musa, pasal Nabi Musa masih manusia, tetapi cuba untuk menjadi inna kadzalika najzil muhsinin, ya, nak menjadi orang yang cemerlang, yang sentiasa buat yang terbaik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi dinyatakan innahuma, sesungguhnya mereka berdua adalah di kalangan hamba-hamba yang beriman, al-mukminin. Hamba yang beriman sekali lagi ialah hamba yang sentiasa mengikut peraturan dan sentiasa beriman. Tak nampak, tetapi kita melaksanakan berdasarkan ilmu yang Allah wahyukan kepada kita. Terus kita bawa kepada kisah seterusnya. Kita baca sekali lagi ayat 1 2 3 dengan ayat 1 2 4. Ayat ini, nabi ini mungkin kurang kita jumpa namanya, tetapi beliau juga adalah Al-Muhsin. Orang yang cemerlang juga Ustaz ya. Siapa? Nabi Ilyas dan pengikut-pengikutnya. Ayat 1 2 3, ayat 1 2 4 bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, terkesan apabila kita mendengar apa Ustaz sebut tentang mudah-mudahan kita disebut perkara yang baik selepas daripada kita mati.
kita bimbang kita baca surah Yasin wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami menulis apa yang kita buat dan apa kesan-kesan peninggalan kita. Mudah-mudahan kalau kesalahan yang kita buat tidak diwarisilah oleh anak-anak keturunan kita ataupun sahabat-sahabat kita, biar diwarisi benda-benda yang baik-baik saja. Kerana kita manusia biasa, tak lepas daripada kesalahan, tapi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dan selain daripada Rasulullah, selain daripada para Nabi alaihi wasallam, ada para ulama yang sampai hari ini seperti Imam Syafi'i, Imam Mazhab 4, nama mereka disebut sampai hari ini. Perkara-perkara yang baik-baik, masya-Allah, ilmu-ilmu yang mereka tulis. Maka kita buat yang terbaik, gunakan tangan Facebook untuk menulis perkara yang baik, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita di hari kemudian kelak. Ayat 123 dan 124 tentang Nabi Ilyas Nabi Ilyas. Okey. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna Ilyas laminal mursalin wa inna Ilyas laminal mursalin idh qala liqaumihi tattaqun. Surah Al-Azim ayat 123, sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika baginda Nabi Ilyas ini berkata kepada kaumnya, mengapa kamu tidak bertakwa? Dua ayat yang pendek ya, tetapi ayat 123 ini nak cerita Nabi Ilyas adalah salah seorang daripada rasul-rasul. Kita baca dalam surah Yasin, innaka laminal mursalin. Nabi Muhammad itu salah seorang daripada rasul-rasul. Salah seorang rasul yang perlu kita tahu adalah Nabi Ilyas. Apakah yang Nabi Ilyas buat ataupun ujarkan bersama dengan kaumnya? Idh qala liqaumihi ala tattaqun, iaitu dia cakap pada kaumnya, wahai kaumku, mengapa kamu tidak bertakwa? Pendek, tetapi di dalam maksud takwa itu yang kita telah belajar ialah mengelakkan daripada segala perkara mara bahaya, maksudnya di dunia dan di akhirat. Ada masalah dari segi ekonomi, masalah pendidikan, masalah sosial, pelbagai masalah yang kita hadapi pada setiap hari. Kalau kita nak selesaikan, nak elak daripada segala masalah itu untuk keluarga kita, diri kita, masyarakat kita, negeri negara kita, jawapannya adalah pada perkataan takwa. Takwa ini kita biasa dengar melaksanakan perkara yang disuruh, ya, menjauhkan perkara yang diharam. Itu betul dari segi hukum. Tetapi apakah kesan bila kita bertakwa? Allah menawarkan pada kita wiqayah, menjauhkan kita daripada segala masalah. Kita boleh sahaja kita ada ujian, kita ada sakit, kita ada pelbagai masalah, tetapi bila Allah beri bantuan kepada orang bertakwa, kita boleh keluar daripada masalah itu dengan cara yang dimudahkan, ya, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila seseorang itu bertakwa, salah satu disiplin penting Nabi Ilyas ingatkan, atad'una ba'lan wa tadharuna ahsanal khaliqin. Nabi Ilyas ini dihantar dekat Ba'al Bakah dekat Jordan, Ustaz. Kawasan Jordan sana ini, kalau kita tengok sejarahnya lah, nama Ba'al Bakah itu, Bakah tu nama maksudnya negeri ataupun bandar lah. Ba'al ini adalah nama Tuhan yang mereka syirikkan. Nabi Ilyas mengingatkan, mengapa kamu berdoa kepada Ba'la, ya, ataupun Ba'al, nama Tuhan yang salah, ya. Padahal sebenarnya ada je Tuhan yang menciptakan matahari, bulan yang hebat ini, yang kita sudah lihat dalam surah Fatir, dalam surah-surah sebelum ini. Tuhan ini mengapa kamu tidak sembah? Mengapa kamu tidak abdikan? Padahal inilah pencipta. Ba'al ni tak boleh buat apa pun. Ini penghujahan daripada Nabi Ilyas untuk apa? Untuk memastikan kaumnya jangan minta tolong, elak masalah daripada Ba'al yang tak boleh buat apa-apa. Ya, nak suruh, nak bagi rezeki, nak bagi hidayah, semua tak boleh. Allah rabbakum wa rabb abaikumul awwalin. Ini Tuhan kamu semua dan ini Tuhan nenek moyang semua, Tuhan kita. Jadi apakah lagi mesej daripada Nabi Ilyas? Kita akan tengok pada hari esok, insya-Allah. Kita lihat dahulu resolusi bagi halaman 450. Iaitu yang pertama, kita berserah diri kepada perintah Allah walaupun sukar seperti Nabi Ibrahim, insya-Allah. Yang kedua, yakin Allah akan membantu hamba-Nya walaupun, ya, kita dalam kepayahan, malah kepayahan itu pasti dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, berusaha menjadi insan yang cemerlang dengan berjuang dan menjaga agama. Kita berdoa, insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Ya Allah Tuhan kami, bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa menjaga anak-anak zuriat keturunan kami, isteri kami ya Allah dengan baik ya Allah. Jadikanlah mereka saleh dan salehah ya Allah. Bila kekuatan kepada kami suami isteri untuk sentiasa saling menasihati antara satu sama lain ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, bila kekuatan kepada kami untuk sentiasa memperlihatkan contoh yang baik kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan dosa kami diwarisi oleh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, janganlah kau biarkan dosa-dosa kami, kesalahan kami diwarisi oleh anak-anak kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah. Tutupkanlah aib kami ya Allah. Peliharakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Adabkanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Tutupkanlah aib kami dengan Al-Quran ya Allah. Peliharakanlah kami dengan Al-Quran ya Allah. Adabkan akhlakkanlah kami dengan Al-Quran Karim ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini agar kita dapat mencontohi Nabi Ibrahim alaihi salam. Warna pelangi 7 sepadan muncul cantik di tepi kota. Nabi Ibrahim contoh teladan, sentiasa cemerlang menuju yang esa. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Nabi Ibrahim menjadi contoh teladan, dan sudah pastinya sumbangan tuan-tuan ini adalah untuk sama-sama kita bergerak bersama membawa Quran yang didoakan oleh Nabi Ibrahim. Dan insya-Allah kita bertemu lagi pada halaman baru My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.